Hai, saya Uncle Wan. Okay. Saya Fong, selamat kembali kita punya channel Ford Keluarga Malaysia. Hari ini saya Fong dengan Uncle Wan bagi tahu tentang delivery. Delivery untuk kereta Ranger Wow Truck. Okey, Ranger Wow Truck 2.0 ya. Ya, kenapa nak bagi buat satu video delivery kan? Uncle Wan bagi tahu sikit kenapa. Okey, kami ni nak buat video delivery ni. Okey, pasal kadang-kadang masa delivery ni kadang-kadang salesman ni dah kena terang kepada customer baru yang ambil kereta baru ni. Okey, salesman macam kami ni kadang-kadang terang bagi customer, tapi kadang-kadang customer dapat pun dalam 70% saja. Ya, betul. Okey, terlalu excited kan masa ambil kereta baru. Ya, jadi kami tujuan kami buat video ni supaya customer yang tak berapa faham apa yang kami explain tu boleh balik tengok balik video ni. Okey, tengok balik video ni dan kat sana saya harap boleh lagi faham. Okey, bagus sekali. Tapi sebelum kita nak start, kita akan ada satu iklan yang tak boleh remove. Okey, yang iklan apa? Uncle Wan bagi terangkan apa iklan tu. Okey. Ting 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 ting. Okey. Yang tu muzik iklan. Okey, lanjut iklan dia. Okey. Jangan lupa masa mai kat showroom kami. Okey. Tolong cari Fung ataupun Uncle Wan. Ya, bagi peluang kita cari makan. Ada doggy. Ya. Okey, so sekarang kita boleh bermula daripada kunci dulu. Sekejap. Hari ini saya jadi cameraman. Okey, hari ini Fong berjadi cameraman. Dulu Uncle Wan jadi cameraman, sekarang kita giliran. Okey, bermula daripada kunci Uncle Wan. Okey. Kunci Wow Truck ni dia macam ni. Okey. Okey, bukan bakut nah, bakut kami minang. Okey, dalam ada apa fungsi ke, buka ke, bagi tunjuk sama customer tengok Uncle Wan. Okey, nak buka kunci ni dah tekan tang ni. Okey, nah. Okey. Dalam ni ada kunci manual lah. Okey. Okey. Datang original memang ada dua kunci, satu pair, tapi jangan bagi buat hilang sebab banyak mahal. Mahal. Okey. So Uncle Wan, kita pergi bermula daripada driver door. Okey, mai Fung duduk belakang saya. Boleh, tak ada masalah, sekejap. Tapi saya rasa boleh bagi tutup sama enjin dulu sebab kita bermula macam nak bagi customer tahu buka pintu, tutup pintu dia macam cara. Okey. Okey. Okey, yang ni keyless. Ya. Okey, keyless ni maksud keyless tu maknanya kunci ni kalau saya letak poket pun masih boleh buka pintu. Okey. Cara dia sensor. Yang ni kan kita gentle, kita pegang dia. Nen dia. Tak Okey. payah tekan apa-apa. Okey, yang bermakna tekan dekat segi empat ni ada satu shape sini. Yang ni masa tekan adalah untuk tutup. Okey, masa dengan buka. Kalau masa buka, tangan masuk jolok, dia akan bagi buka. Ada sensor dekat dalam sini. Nampak tu? Ya. Okey. Okey nah. Okey. Lepas tu Uncle Wan boleh bagi tahu tak ada tempat rahsia dekat dalam ini kereta, dekat mana tempat rahsia tu? Tempat rahsia nak simpan apa? Oh, simpan barang rahsia lah mesti. Jom saya dekat tepi sana bagi tunjuk. Oh, saya baru teringat. Masa dulu masa raya saya selalu beli mercun. Jadi saya beli mercun, saya simpan kat dalam ini. Ada dua tempat rahsia dekat sini. Okey. Lepas tu bagi tutup macam tu saja. Lagi pun ada satu function dekat sini, jangan lupa ada satu hook dekat sini. Tapi nampak tak hook ni? Hook ni dengan hook ni kalau dua hook ni kamu boleh sambung tau. Ya, ini kena tarik kuat sikit. Tarik kuat sikit dia akan boleh sampai. Nampak. Okey. Salah pasal tadi saya makan tak banyak, tak larat. Okey, tak apa, saya tolongkan, mari. Okey, tak payah. Macam ni saja. Nah. Kita bagi hook dekat belakang. Boleh tak? Satu tangan. Okey, nampak.
Kenapa ada hook dekat sini? Disebabkan kadang-kadang kita kalau beli barang yang berat kan, kalau nak letak dekat leather seat sini sakit hati, boleh letak dekat sini. Ya. Okey. Anggawan tolong Angga lah turun. Boleh. Boleh. Tarik. Okey, okey. bagi turun balik, simpan dekat poket dalam sini. Okey, letak kena kasar sikit. Ya, betul. Lepas tu yang belakang ni Anggawan boleh tolong buka tak? Okey, bila kita tarik tali ni, kita turun ya ni. Okey, kat belakang ni dia ada handle, dia ada jack Untuk dan ada satu spare carpet mat. okey. Yang Okey. untuk jack ni kalau nak tukar tayar dekat mana tempat tu kalau untuk tukar tayar? Okey, yang handle tadi tadi saya tunjuk handle tadi tu. Okey, kamera Maisat nak cuba tengok kat lubang ni. Atas plate. Atas plate ni ada lubang kan. Handle masuk dalam ni. Pusing bagi spare tayar ni turun. Okey. Boleh no? Okey. Tapi kalau boleh kita cadang adalah quarter wing lah. Sebab kenapa? Bayar insurans mahal-mahal boleh panggil assist. Okey. Lepas tu selain daripada ni adalah lagi satu tempat lagi tunggu Angkawan bagi recommend adalah tempat Nak bom minyak. ya betul. Okey. Perasan tak kat Ford Ranger kat dalam tu dia tak ada yang Betul. yang batang-batang apa tu untuk buka Ya. ni. Okey, Ford Ranger ni mai keluar mai ni buka macam ni. Nampak? Okey. Diesel nah, jangan buat petrol nah. Petrol jangan call saya dengan Angkawan. Nah, kalau kamu tersilap bom petrol jangan call saya nah. Gurau. Okey. So sekarang kita bersambung kepada Sak jangan kalut sangat. Okey. Kadang-kadang ada customer tanya saya, kalau buka dari sini maknanya tak boleh kunci. Okey. Sebenarnya boleh kunci. Boleh kunci ni bila kita kunci kereta ni. pintu kena bagi tutup semua dulu. Pintu tak tutup. Okey, mari Angkawan bagi tunjuk macam mana. Okey. Bila kita kunci pintu, dah kunci, memang yang ni pun dah kunci. Okey. Okey nah. Bila kamu open, baru dah boleh open. Ya, bermakna ni dia ikut yang ni pintu lah. Kalau pintu lock, dia lock. Kalau buka, dia buka lah. Betul. Okey. Sekarang ada apa tips lagi Angkawan? Sila. Okey, jom. Okey, sekarang kita pergi driver side. Okey. Driver side ni mula-mula saya nak terangkan yang ni dululah. Okey, saya macam ini customer, saya duduk dekat dalam. Bagi Angkawan bagi tunjuk. Okey, saya bagi adjust, saya mesti position dulu. Bagi selesa sikit, sedap sikit. Okey. Nombor 1 Ya. Nampak butang ni tak? Okey. Okey, butang ni kalau tekan okey, Mr. Fung boleh tolong on kereta tak? Okey, on kereta kena tekan brake, lepas tu button dia butang tu dekat sini, kita bagi start dulu kereta ni. Okey, wah, tengok dia punya itu semua. Okey. Nampak butang ni kan? Ya. Okey, butang ni adalah untuk nak full mirror, ring mirror ni. Nak recline. So masa Nampak tak? Angkawan bagi buka, tekan butang bulat tu, dia akan bagi buka. Okey. Pasal kat sini ni kadang-kadang ada customer dia duk fikir bila kunci pintu dia automatic fold. Okey, bukannya dia tak ada automatic fold, dia kena tekan. Okey. Okey. Lepas tu nampak yang ni kan? Tolak pi kanan untuk cermin kanan. Tolak pi kiri untuk cermin kiri. Okey, boleh dah? Okey. Okey, lepas tu sistem lampu pula. Sistem lampu dia butang ni. Dia tak macam dekat sini lah, tak dekat pusing-pusing Dia dekat bukan sini. kat sini dah. Dia dekat sini sekarang. Okey, kat sini ni dulu macam zaman datuk saya lah. Sekarang masih ada lagi kawan. Okey. Okey, sekarang bulat ni macam mana fungsi? Okey, yang ni dia ada 3 mode. Yang ni kami panggil parking lamp, Okey, parking light, lampu kecil lah. lampu kecil lah. Okey, yang ni pula lampu biasa, Lampu besar. lampu besar. Okey, yang ketiga ni dalam mode auto. Ya, ada satu huruf A dekat dalam sini, lampu auto ni.
Okey. Lepas tu nampak tak 1, 2, 3, 4 ni? Ya, nampak. Okey. Yang ni adalah manual headlamp leveler. Ya, untuk adjust dia bagi naik dengan Untuk turun. ketinggian lampu tu. Ya, okey. Yang ni kalau tak guna, tolong simpan balik. Okey, kalau nak guna ni masa bagi tekan sekali, bagi pusing saja apa level yang sesuai, bagi tutup baru. Ingat tahu kalau kata terlupa nak bawa balik, kalau terlanggak patah ke apa-apa kan, mai balik kat Uncle Wan, no door gift dah. Okey, dekat ini tepi ada 4 butang lagi, Okey. kiri dengan kanan. Yang kanan ni nampak tak yang campur dengan minus ni? Yang ni adalah dimmer. Kami panggil dia meter dimmer. Okey. Cuba tengok pada meter. Okey, boleh. Okey, saya nampak tak makin gelap? Yang ni sesuai Dan untuk makin driving untuk malam, kalau silau ke apa boleh bagi tutup sikit. Betul. Okey, mai balik kita tengok kat bawah Boleh. lagi. Okey. Yang 2 butang ni pula. Okey. Satu ni untuk fog lamp depan, Ya. satu ni untuk fog lamp belakang. Okey, Angga Wan cuba tekan tengok, saya bagi depan sana angkat tengok untuk fog lamp depan macam mana. Okey, cuba tekan tengok Angga Wan. Okey, bagi tutup. Okey. Yang belakang kita sekarang saya bagi belakang tunjuk. Untuk fog lamp belakang. Okey, fog lamp belakang. Untuk fog lamp belakang ni saya kena main sini dah. Okey. Pasal apa? Ramai sangat customer ni depa tanya pasal lampu belakang. Okey. Okey, kat Ranger ni lampu belakang kat belah merah ni tempat kanan ni, yang ni fog lamp. Tapi reverse lamp cuma ada satu ya. Okey Dekat nah. sini. Tolong peringat nah. Reverse lamp satu ya, bukan 2. Okey. Okey, pasal belah kanan tu fog lamp. Okey. Okey. Sekarang masuk balik ke sini dalam. Selepas yang untuk belakang ni iaitu fog lamp tu, sekarang kita nak tanya tentang untuk dekat signal sini. Okey, nampak ya? Yang ni Ya. yang ni kami panggil dah signal stock lah. Okey nah. Okey, signal stock ni ni kiri, kanan. Okey. Lepas tu lampu tinggi. Lampu tinggi kalau kata kita nak bagi warning kat kawan-kawan ada polis duk tembak kan. Nah, macam ni nah. Oh, Dan bagi talik. kita bagi warning. Okey. Okey. Kalau lepas tu kalau nak permanent lampu tinggi, nak tolak ke depan. Ya, okey. Okey. Dekat sini ada satu function untuk yang ini Yang lane changing tu. Yang lane changing, fast lane changing. Okey. Okey. Bermakna dia Okey. tekan. Yang lane changing tu bagi Mr. Fung tolong tangkap gambar kat meter, nampak Okey, tak okey. yang tu ada 2 garisan dengan Betul. Okey. Cuba tengok yang ni. Okey. Sekarang tekan. Okey, bila saya tekan dia akan off. Ya, okey. Saya tekan balik dia akan on. Okey. Okey. Kenapa dia ada butang ni? Pasal kalau masa on ni, masa kita jalan kat highway kan. Okey. Bila masa jalan kat highway, bila kita nak potong kereta, nak keluar dari lane kita tu, kalau tak boost signal, kalau tak pasang signal, dia akan tarik balik. Akan Dia akan rasa tarik ketat balik sikit. steering tu ke lane asal kita. Ya. Kalau kita tak mau, kita nombor 1, kita boost signal lah, pasang signal, dia tak akan tarik balik lah. Okey. Lepas tu kalau tak mau guna sistem ni, terus tekan bypass. Yang ni butang ni, bermakna butang ni untuk Ya. bagi tutup. Okey, yang ni function kita panggil lane keeping aids lah. Kalau untuk yang kalau bawa long distance rasa mengantuk ke apa, yang kereta keluar garisan saja akan rasa steering ni ketat sikit. Okey. Seterusnya kita ke area. Okey, meter ni kat tengah ni dia apa, dia speed dah, dia kilometer per hour. Okey, sekarang kita pergi ke skrin yang ke kanan. Ya. Okey, skrin kanan ni kita adjust dia kat sini. Okey. Kita adjust skrin kanan kat sini. Okey, nombor 1 tu bila kita nak tengok menu kita ke kiri. Dia macam dulu punya phone 33 sekupang Nokia. Ya. Kita selalu kalau nak tengok menu tekan bahagian kiri. Okey, dia akan keluar balik. Okey, nampak ya? Dia ada display trip 1, trip 2, fuel economy, driver assist settings. Okey. Kita nak pilih, kita tekan yang ni ya, ataupun tekan atas.
Ya, lepas tu kalau nak pilih yang mana satu, kita tekan OK saja. Uncle Wan, Okey. kita bermula daripada display mode. Okey, baik. Okey, kita mula dari display mode. Okey, tekan display mode. Okey. Yang ni kira RPM lah. Okey, pertama boleh nampak yang ni display ada nampak RPM, minyak berapa lagi. Keduanya Keduanya cuba tengok kat bahagian kiri. Tadi saya tekan sekarang ada heat dengan heat dengan cool tu. Engine temperature. Okey, okey. Okey nah. Okey, yang ketiga Yang tu F dengan E tu finish finish enough. dengan empty. Finish dengan enough ah. Gurau. Okey. Yang finish dengan enough tu Finish dengan enough. kadang-kadang customer panggil saya letak minyak. Full tank. Saya bagi E, saya kata enough. Pandai dia. Okey nah. Okey. Joking lah. Joking. Awak Okey, sekarang yang kedua ni turun balik boleh nampak ni apa? okey, yang ni pula dia ada dua. Okey, dia ada kilometer per hour dalam digital. Kat bawah dia ada distance to empty. Okey. Okey nah. Lepas tu turun lagi, yang ni adalah average speed. Lagi turun lagi, distance to empty. Yang ni distance to empty. Ini kebanyakan customer suka tengok. Okey. Okey, Okey, lepas tu sekarang kita keluar dari display lah. Tekan kat bahagian kiri. Okey, kita pergi trip 1 dengan trip 2. Okey. Okey, yang ni trip 1. Ya betul, dekat atas sini ada nampak trip 1. Okey. Kalau turun, okey, turun satu lagi, akan nampak trip 2 dekat sini. Ya. Kalau nak bagi reset, senang saja. Hold OK tu reset. Bermakna tengah punya butang ni kita tekan saja, agak dalam 5 saat macam tu dia akan reset balik. Ya. Okey. Okey nah. So continue. Sekarang kita keluar lagi. Okey, sekarang kita bawa fuel economy. Okey, fuel economy. Okey. Fuel economy ni dia macam lebih kurang macam Ada graf semua. dia ada analyze, nampak tak? Dia bagi average per liter per watt kilometer, Ya, betul. berapa guna berapa liter. Okey. Lepas tu kat sini nampak tu. Macam-macam kat sana. Ya, nanti tuan dengan puan boleh buat kajian dekat sini minyak macam mana semua. Ya, ya. Okey. Saya pula tak minyak ni tak kaji punya. Okey. Okey. Yang keempat ni kita pergi kat driver assist. Yang ni banyak function dekat sini. Tuan puan kena dengar dengan teliti. Okey. Kat driver assist ni, Okey. bila saya tekan OK, dia nombor satu dia akan pergi kat chimes. Okey. Chimes ni nampak tak? Park slot found information. Okey. Masa kata park slot found ni kegunaan dia adalah untuk yang auto parking tu. Ya, yang sebelum tu kita ada buat satu video tentang macam mana nak parking tu, boleh rujukkan yang video sebelum tu. Okey, Okey, continue Uncle Wan, information. Okey. Information ni dia ada bunyi chimes lah. Okey. Bunyi ting tong. Kadang-kadang memeningkan. Okey. Yang kedua tu cruise control. Ya, Cruise control ni cuba tengok kat bawah ni. Okey. Yang ni yang cruise control. Ya, Okey nah. Tapi cuba tengok butang ni. anak panah tu. Anak panah ni. Okey. Anak panah ni kegunaan dia adalah untuk ini satu tunjuk Jom kita tengok satu-satu. Cruise control Ya. dia adalah kegunaan untuk adaptif yang ni. Ataupun normal. Okey, kalau Okey. untuk adaptif ni, okey, Uncle Wan cuba bagi terangkan untuk yang anak panah ni macam mana guna. Anak panah ni dalam mode adaptif ni, anak panah ni adalah kita pilih distance kereta kita dengan kereta di depan. Ya betul. Okey, kita pilihlah kalau kata kita bawa 5 meter lah. Okey. Okey, dan nama dia adaptif ni, okey, bila kita set satu speed dan kita set 5 meter, okey, bila kita jalan tiba-tiba ada kereta di depan kita, dia menghalang laluan kita. Jadi bagi cruise control yang biasa tu, bila kita tekan brake dah habis dah, dia kena reset balik. Okey, tapi untuk adaptif ni, bila kereta tu masuk balik ke lane dia,
kereta kita ni akan pikat kelajuan asal. Wow, bagus ni. Okey, dekat sini nak tunjukkan macam mana nak bagi setting untuk auto cruise ni dengan adaptif ni. Pertamanya ada nampak beberapa butang dekat sini. Okey. Pertamanya adalah boleh nampak dekat sini adalah satu CAN on off. Okey, masa sudah tekan butang ni akan nampak meter dekat sini. Nampak ada satu set. Angka Wan nampak ini. Ada satu set dekat sini. Yang tadi Angka Wan ada beritahu tu anak panah tu kan. Boleh bagi dekat dengan jauh, kita boleh set dulu. Okey, kalau kita bagi shortage, nampak kereta tu akan pergi depan dengan belakang. Okey, kalau untuk tuan puan baru ambil kereta, saya punya cadang adalah ambil yang distance paling jauh dulu. Nanti kalau sudah familiar baru bagi dekat. Okey. Kawan, seterusnya Boleh lah. ya, Jadi untuk cruise control pula yang ni kira aktif dia. Ya, untuk reset lah. Yang ni reset, yang ni untuk set. Okey. Sebagai contoh macam Fong sekarang bawa kereta ni nak turun pergi KL. Ya. Okey. Sekarang adalah dekat 100. Kalau nak bagi set untuk ni maintain 100, pertamanya adalah tekan butang ini CAN ni, bagi aktif dulu butang ni. Lepas tu kereta ni akan nampak dekat sini ada satu set dekat bawah sini. Okey, salah dua butang ni plus dengan minus ni pun boleh tekan. Sebagai contoh, kalau sudah tekan dia akan maintain 100. Lepas tu dengan distance yang tadi set tu dia akan maintain jauh dekat sini. Okey, kalau nak bagi cepatkan kereta tu tanpa tekan minyak, boleh tekan plus ni. Okey, kalau nak bagi kurangkan laju, boleh tekan minus ni. Okey. So kalau nak bagi off untuk adaptive cruise control ni ada dua cara. Pertamanya adalah tekan butang ni untuk off. Keduanya adalah tekan brake. Dia akan bagi cancelkan function ni. Okey, seterusnya saya bagi Angka Wan terang balik. Okey, jadi kita keluarlah dari cruise control ni. Okey. Sekarang kita ke driver alert. Okey. Driver alert ni dia ada driver alert dia ada apa? Dia ada satu ini. Sini ada satu cerita yang banyak menarik. Sebelum tu saya ada satu kawan sahabat saya, Amiru dari Kelantan. Banyak lawan dia call saya satu hari. Fong, saya punya kereta ada problem. Air panas. Macam mana? Nak call towing ke? Saya kata, macam mana? Hantar gambar WhatsApp bagi saya. Saya nampak ni, air panas. Saya kata, Amiru, bukan. Ini adalah dia minta you pergi minum kopi, bukan air panas kereta. Sebab kenapa? Untuk kereta masalah ini dia jaga kita jangan bagi mengantuk. Dalam setiap 2 jam kalau dia keluar, akan sendiri keluar ni, dia akan remind kita jangan bawa lebih daripada 2 jam. Dia tak ada apa-apa, dia cuma bagi tahu saja rehat saat, minum satu cawan kopi, macam tu, bukan air panas. Okey baik ya. Okey, lah ni kita keluar. Okey, kita pick up lane keeping system. Ya. Lane keeping system yang tadi yang lah. Okey, lane keeping system yang ni lah, yang on off ni. Ya, okey. Okey. Cuba kita tekan masuk, tengok apa barang tu. Kita tengok pada lane keeping system ni. Nombor 1. Okey, mode. Dia ada alert dengan 8. Yang ni 8 only, yang ni alert only. Okey. Kami selalunya letak alert dan 8. Ya, betul. Okey, alert ni dia bagi kita alert, lepas tu 8 ni dia tarik kita sikit. Ya, dia tarik sikit dengan vibrate sikit, vibrate. Okey. Tentang vibrate apa-apa tu nanti kita tengok pada sini. Dia ada intensity. Intensity kekuatan. Kekuatan vibration tu. Okey, kalau tekan masuk dalam, biasa kita letak dekat normal lah, jangan high. Kalau bukan dia sikit-sikit akan tarik. Okey, normal lah. Okey, lepas tu keluar lagi, tengok yang pre-collision tu. Okey, pre-collision. Okey, pre-collision warning ni dia dalam ni dia ada satu sistem. Okey, sistem ni dia dapat analyze. Kalau kata kereta kita, kelajuan kereta kita kan lebih laju dari kereta depan, jadi dia akan keluar pre-collision. Maknanya kalau kita tak brake lah apa-apa kan, kita akan langgar belakang dia lah. Okey. Dekat sini pre-collision ada on. Alert sensitivity.
Okey, normal, jangan high sangat. Okey, active braking, distance indication semua ada, just biasa saja. Lepas tu yang okey, kita keluar balik. Uncle Wan, kita sekarang sampai setting. Okey, satu-satu bermula daripada vehicle. Uncle Wan bagi terangkan untuk setting vehicle. Okey, setting untuk alam. Okey, yang bagi phone kan rasa yang penting dekat sini sebab terlalu banyak function, yang penting adalah lock yang dekat sini. Okey. Kita turunkan sampai lock sini. Auto ni dah okey, auto lighting dah okey, lock ni Okey. okey. Untuk kereta ni kita turun kepada remote unlock sini. Turun kepada remote unlock. Okey. Yang ni adalah penting. Okey, untuk Uncle Wan bagi terangkan untuk yang outdoor dengan driver door ni adalah apa function? Okey. Remote unlock ni kalau kita tekan sekali lah untuk unlock ni, Buka pintu. kita tekan sekali empat buka. Ya, empat Okey pintu nah. buka. Kalau kita buka bawah Driver door. Aha. bila kita tekan sekali cuma driver door open. Ya. Okey. Untuk tekan kali kedua tu baru semua pintu. Yang ni salah satu function yang keselamatan sebagai contoh kalau untuk niaga selalu kita masuk bank sana untuk banking duit kan. Takut juga. Okey, jadi seterusnya jadi yang driver ini semua dah okey dah. Okey. Jadi seterusnya kita akan pergi balik ke wiper. Ya, wiper. Okey. Wiper ni Ada dia ada courtesy wipe dengan rain sensing. Okey. Apakah maksud courtesy wipe? Okey, kalau kata courtesy wipe ni dia macam dia kena air lah ataupun hujan. Courtesy ni lama-lama sekali sup macam tu. Okey nah. Yang untuk rain sensing pula dia tengok pada kuantiti air kat windscreen tu. Okey. Mana dekat sini dia ada satu sensor dekat sini panel ni. Okey, yang saya masukkan kuantiti air tu. Kalau hujan makin lebat, dia sapu makin laju. Okey nah, dia tengok pada kuantiti dia tu. Okey, harap boleh faham lah. Okey, jadi kat sini dah habis dah. Okey. Okey, jadi vehicle dah habis dah. Lah ni kita pergi kat my key. Okey. Mengenai my key ni saya rasa kita kena buat satu video special untuk my key. Okey, bagus. Nanti Okey, akan dah. buat satu untuk terangkan macam mana function my key tu. Macam mana nak setting, macam mana nak unsetting Yang tu penting ada kena subscribe. Tapi itulah minta subscribe lah. Ya. Okey, display setup. Okey, display setup. Okey, display setup ni measurement units dalam apa? Liter. Miles, gallon, liter ataupun kilometer. Okey. Temperature dalam Celsius ataupun Fahrenheit. Okey, gauge display, fuel gauge ataupun fuel dengan tachometer. Okey. Lah. Language. Dia Sekarang nak English ke bahasa Cina? dua jenis saja, yang lain masih dalam belajaran. Okey. Okey, Jadi kita keluar balik. Dah habis dah. untuk butang dekat sini dengan bahagian dekat sini dengan yang untuk setup untuk yang ni. Ya, Cik Wan lagi untuk yang ni belum explain lagi untuk limited untuk speed ni. Asal lah. Dan ni benda ni tak habis lagi ni. Oh, okey. Okey, jadi pergi kat display mode ni saya nak tunjukkan yang selalunya dari 10 orang customer, 8 orang akan pasang macam ni. Okey, display mode depa akan tunjuk yang ada tachometer. Lepas tu tekan lagi sekali yang ada yang apa temperature ni. Okey. Jadi customer lebih kurang 8 dari 10 orang dia suka macam ni. Cantik sekali. Okey, Uncle Okey Wan. lah. Seterusnya. Lepas tu seterusnya yang lim ni. Ya. Okey. Lim ni bukan bermakna dia keluarga Lim Kuan Eng ke Lim Kit Siang dah. Okey. Saya takut kalau saya kata ni Lim Kuan Eng ramai tak mau beli. Okey. Okey. Yang ni lim ni maknanya speed limiter. Ya, betul. Okey, nah speed limiter ni kalau kita tekan limiter ni, Okey.
kita set 120 kan. Kita set 120. Kita tekan minyak macam mana pun dia naik maksimum 120 kan. Okey, sebagai contohnya kita try tekan butang ni. Okey, sekarang kita try tekan. Akan nampak keluar. Ni. Nampak lim tak? Okey, sekarang kita bagi tambah dekat sini tengok. Okey, dia akan tengok speed tu dia akan naik. Sebagai contoh macam Uncle Wan tadi cakap, kalau sebagai contoh sampai 110 tu memang nanti nak lebih daripada tu memang tak boleh lah, tak capai lah. Kalau nak bagi tutup senang je, just tekan butang ni balik, dia akan hilang. Okey, nampak. Okey, seterusnya adalah untuk bahagian dekat bahagian kiri pula. Ya, kiri untuk meter sini. Jadi bahagian kiri ni saya serah pada Mr. Fu. Boleh, tak ada Okey, tak ada masalah. Pasal takkan lah saya nak duduk atas riba dia kan. Okey, yang dekat sini senang saja. Ada dua butang dekat ni sama dengan sini. Okey, kita sekarang cuba tekan, tengok ada nampak entertainment dengan phone. Kita masuk entertainment dulu. Yang ni dia just connect dengan untuk radio sini, yang apa yang dengar akan nampak dekat sini. Kedua ni adalah pairing dengan phone kita dalam yang mana satu pernah call masuk, lepas tu incoming call, outgoing call, semua miss call semua ada dekat sini. Kalau pair bluetooth dengan player ni. Okey. Lepas tu kalau untuk butang-butang dekat bawah ni adalah beberapa fungsi dekat sini. Pertama, untuk ni adalah up and down untuk volume. Lepas tu yang ni adalah untuk mute dan jangan bagi ada itu suara agak untuk dari radio. Yang ni kalau sudah bluetooth, sudah connect dengan ini player phone, kalau ada incoming call kita tekan butang ni untuk receive, yang ni adalah untuk tutup. Okey, dekat sini ada satu ini voice command dekat sini. Sebagai contoh, sekarang saya phone tekan butang ni, dia akan keluar dekat display macam ni. Okey, kita kena tunggu sampai warna hijau muncul, kita baru start cakap. Okey, sebagai contoh, jap saya bagi buat satu contoh. 104.4 FM. Okey, senang kan? Kalau dekat command list sana ada beberapa command lagi kita boleh buat. So nanti tuan-puan boleh kaji, tengok ada apa. Kalau tak faham, sila contact phone ataupun Uncle Wan. Okey, dekat dalam sini dia ada banyak fungsi. So harap Uncle Wan boleh bagi terangkan untuk player sini ada apa lagi. Okey, mula-mula kita pick up audio dulu. Okey, pick up audio nampak ada sinar ini juga ada. Okey, dan nanti kita tekan kat 92.7. Okey, nah kita tekan 92.7. Okey, buka kat ni. Okey, kita nak adjust station, kita tekan tang ni. Okey, kita tekan tang ni, kita adjust station. Okey, lah ni kita dah dapat 92.8. Kita nak simpan dalam ni, kita tekan yang ni lama sikit. Okey, nah dah masuk dah sebagai hits. Okey, jadi nampak dot biru ni dah. Okey, satu dot biru dia boleh simpan 6 stesen. Jadi kalau ada 3 dot, maknanya sistem ni dia boleh simpan 18 stesen. Okey, nah 18 stesen ni memang dengar sampai pi balik KL pun tak habis dah. Betul. Okey, nah. Okey, jadi nampak sources tak? Okey, sources ni bila kita tekan, okey, dia ada AM, FM, CD. iPhone ni phone saya lah. Pasal yang ni phone dia orang kaya, jadi dia guna iPhone. Phone lama. Tidal ni apa dia? Apps baru, boleh dengar lagu, boleh dekat sini. Boleh cuba tekan tengok, tak ada masalah. Okey. Tapi cuma tak ada subscribe je. Nah, enable S berwarna menu vehicle Navigation Ford US. Okey, just tekan no sajalah. Okey. Jadi kalau nak keluar balik ni, tekan kat sini. Ya, senang kan? Okey, sekarang seterusnya adalah ke bahagian climate. Okey, climate ni maknanya temperature lah. Okey, Mak Saleh ni panggil climate, kita kat sini panggil aircon. Okey. Okey. Kat sini nampak tak ni temperature dia 22 degrees Celsius kan? Ya, suhu dia. Kalau saya tekan kat sini, dia nampak tak dua-dua dia sama 20. Dia ikut pada yang driver punya temperature. Okey, kalau nak berlain, kita tekan kat dual ni,
Okey, maknanya saya kat sini boleh set temperature lain dari driver. Oh, cantik sekali. Bermaknanya kalau dekat itu driver sini, kalau rasa sejuk saya boleh bagi panaskan, suhu bagi tinggi. Kalau macam Uncle Wan sana rasa panas, boleh bagi turunkan suhu. Ya, tapi kalau duduk tepi Fung saya selalu bagi sejuk. Pasal duduk tepi dia memang panas. Okey, sekarang ni untuk yang climate ni, selain daripada touchscreen sini boleh tekan, dekat sini manual juga boleh. Boleh. Dekat manual ni, Jemputan. ni nampak tak yang ni adalah fan. Ni Mr. Fung tolong buka lampu Ustaz. Buka lampu boleh. Buka lampu supaya yang ni ada lampu bagi bagi tuan dengan puan nampak lebih Lebih terang. jelas. Okey. Nampak kat sini kan? Kat sini adalah fan speed. Nah. Okey, tengok dia. Okey nah, kat sini fan speed. Lepas tu temperature pula kat sini nah. Nak boleh nak turun nak bagi tinggi pun boleh. Okey nah. Okey, cantik sekali. Okey. Seterusnya adalah Jadi kat sini ni saya nak bagi tahu kan. Nak bagi tahu tuan dengan puan ni. Okey. Kenapa dia ada dua? Satu kat boleh kontrol kat sini, satu kat bawah. Okey nah. Yang ni tentang yang ni saya kena tekan kat setting. Okey, my telephone tengok kat setting. Okey, settings kita pikat. Nampak value mode tak? Okey, kita tekan value mode ni. Nampak tak? Okey. Ni kalau kita akan lock sistem ni, kita guna 4 digit pin. Okey nah. Do you wish to continue? Yes. Jadi kat sini ni kita masuk 4 digit pin. ya. Okey. Kenapa kita nak lock sistem ni? Okey, pasal apa? Kat sini dia boleh sambung ke phone kita. Okey, jadi macam kontak-kontak kita semua ni orang boleh dapat lah. Okey, kalau kata kita pinjam kereta ni kat kawan tak mau bagi telefon masuk sistem ni, kita pick up valet mode. Kita kunci, kawan kita dah tak boleh masuk sistem ni. Radio dengan aircon dia boleh kontrol melalui sini. Bagus pun explanation, Cik Wan. Okey nah. Ya, bagus. Okey, tapi bagus explanation. Kalau masuk showroom tak jumpa saya pun tak jadi. Okey, seterusnya adalah phone. Sampai phone-nya function. Okey, lah ni kita pick up phone. Okey, biasa kalau letak sudah continue dengan Bluetooth. Okey, nampak tak ada recent call list ni? Kalau nampak yang ni semua, maknanya sistem ni dah sambung dengan sistem Mr. Fung. Ya, betul, sudah capture. Okey, kalau yang tak capture tu dah cuma ada satu, dah tulis add phone. Ya, betul. Okey, jadi kalau add phone tu, semasa nak tekan add phone, tuan dengan puan kena on Bluetooth dulu. Ya. Okey, on Bluetooth. Lepas tu kat sini saya akan tekan. Dia akan buat sekali. Lepas tu kat phone tuan dengan puan tu, dia akan ada apa? Kalau kata jumpa sync. Okey nah. Jumpa sync tree. Betul tak sync tree? Sync. Ya, nombor dapat sync. Okey, bila jumpa sync, tekan sync supaya depa boleh sambung. Okey. Okey nah. Okey. Bila depa dah sambung, kat sini ni dia akan keluar ni code number. Okey, code number tang ni dengan code number tang tu kena sama. Okey, bila sama tekan yes. Kalau dia tanyalah nak sambung lah, tekan yes. Okey, lepas tu dia ada contact list. Dia tanya nak download contact list dekat sini tak? Tekan yes. Tapi kalau girlfriend banyak, janganlah. Tapi kalau rasanya girlfriend banyak boleh sambung. Cuma masa depa call tu, depa call jangan dengar kat phone lah. Bo private dengar kat ni. Okey, seterusnya adalah navigation. Dekat sini. Yang ni navigation adalah biasa, pakai map biasa. Kalau nak bagi lagi hebatnya, boleh sambung dengan phone iPhone dengan kabel, dia akan keluar Apple CarPlay. Yang Apple CarPlay tu dekat dalam boleh jumpa Waze, Google Map ataupun Apple Map pun boleh juga. Okey, sekarang saya pakai kamera so tak boleh tunjuk. Nanti akan buat satu video lagi tentang untuk Apple CarPlay tu macam mana untuk sambung. Okey. Untuk
navigation dia akan ada 24 ni lah. Okey. Setting, view full, multiple route, new route. Kalau nak pergi mana-mana tekan new route lah. Okey. Okey nah, lepas tu dia ada POI juga kat sini. POI maksudnya Point of interest. Point of interest. Okey nah. Seterusnya Apps. yang salah satu sampai settingnya tempat ni adalah satu function yang saya paling suka sekali. Ni. Jadi yang ni saya serah pada Mr. Fung. Pasal tekak saya pun dah kering. Okey, boleh. Dekat sini ambient light ni. Nampak 7 jenis warna dekat sini. Boleh letak. Kita try dengan warna merah. Okey, nampak tak Dah encik? buka lampu dah? Dah. Tengok encik Wan. Nampak you? Ada juga. Tengok dekat tepi-tepi ni tengok warna merah. Encik Wan cuba tengok letak warna pink dengan warna merah. Purple. Wow, tengok malamnya time for you. Romantic. Tengok laki semua tahu cakap yang sama itu perkataan romantic. Okey, so untuk player ni agak semua sudah habis. Untuk video ni agak panjang sikit sebab kenapa untuk wow truck ni kira function dia banyak, betul-betul banyak. Seterusnya dekat sini boleh nampak berapa ni untuk charging point semua 1, 2, 3. Lepas tu yang penting adalah dekat sini Encik Wan cuba bagi terangkan 5 butang ni function dia macam mana nak bagi guna. Sila seterusnya. Okey, jadi saya terangkan function butang ni mengenai apa dulu nah. Ya. Yang nombor 1 tu nampak butang ni lah, yang P ni. Ya. Okey nah, yang P ni adalah auto parking. Ya, sebelum tu kita ada buat satu video banyak teliti untuk park assist ni. Iya. Boleh rujuk balik yang video sebelum tu. Okey. Tepi butang dia nampak P tak? Lepas tu dia macam nampak cone. Ya. Okey. Yang ni maknanya sensor depan. Cik Wan cuba tekan tengok. Dia akan keluar. Selalunya kat sini ni saya nasihat kat customer saya, kata butang-butang ni macam kata nombor 1 ni hak parking ni jangan duk tekan. Pasal hamnya sensor kat depan tu akan mati. Ya, betul. Jadi off saja. Yang ni off adalah sebagai contoh selalu kalau berada dalam traffic jam kan, kalau terlalu dekat dia akan bising. Ada sikit customer rasa annoying, boleh bagi tutup lah. Okey, butang seterusnya adalah yang Okey. Nampak tak ni macam-macam kenderaan yang dibawa oleh pemandu mabuk ni. Okey. Butang ni namanya traction control. Ya, betul. Okey. Butang ni pun kalau boleh jangan off lah. Ya, betul. Pasal kalau tekan, cuba Mr. Fun tengok. Ya, balik. Okey, nampak tak? Ada satu off tanda dekat sini. Okey. Maknanya bila tekan traction control off. Okey. Bila traction control off, dia bahaya kat mana tu? Masa corner tu. Masa corner tu kalau traction control off dia memang senang buat. Okey, kalau untuk off ni kita cadang adalah dekat dua jenisnya jalan yang perlu pakai, yang perlu off adalah pertama ni adalah jalan dalam Saudi. Tempat jalan Saudi itu licin kan, boleh bagi off. Keduanya adalah dekat tempat macam ada pasir. Kalau pergi tepi pantai kena nak jalan, kena perlukan bagi off juga. Kalau dekat Malaysia rasanya kurang pakai. Tapi ada satu benda yang saya nak bagi tahu. Okey. Cuba Mr. Fung tunjuk kat yang two wheel drive ni. Ya. Okey. Nampak 2H 4H 4L tak? Ya. Okey. Kalau kata pusing pick up 4L, automatic traction control dia off. Ya, betul. Okey nah, dia akan automatic. Dia dua tu dia sambung. Okey. Dan butang seterusnya adalah yang ini tengahnya. Yang kat tengah ni nama dia rear locking differential. Ya, lock differential. Okey, rear locking differential ni dia kegunaan dia kat Off-road. Kegunaan dia kat off-road. Dia untuk menolong tayar tu keluar dari seluk-seluk lah. Ya. Dari macam dari pasir dan mendam lah. Kan? Dia akan tolong tayar tu keluar dari sana. Ya, yang function ni kalau untuk 4x4 kira bagus sebab kenapa kan, sebagai contoh kalau yang dulu sebagai contoh yang salah satu tayar tenggelam dalam lumpur kan, kalau nak pusing keluar kita nak kena cari batu ke kayu ke, kena solok baru boleh keluar kan. Tapi yang differential ni dia akan terus scan lah. Kalau yang mana satu roda dia pusing terlalu lebih, dia akan bagi lock.
Yang tinggalnya lainnya itu tayar, dia akan bantu untuk bagi keluarkan. Senang. Okey. Yang hill descent control ni biar Mr. Fung yang jelaskan. Okey, yang hill descent control ni pun sama juga. Kalau kita tekan butang ni dekat ini meter sini boleh nampak. Okey, jap. Okey, dia sudah ready. Kalau kita turun dari bukit kan, kalau macam off-road, dia maximum speed dalam 40 lah. Tuan dengan puan tak perlu tekan brake, lagi pun tak perlu tekan minyak ke apa. Just biar saja control dengan steering. Untuk kereta ni dia akan brake sendiri. Sebab kalau kita tekan brake terlalu banyak kan, nanti dia akan jadi panas, so akan kelemah function. Kalau untuk butang ni, dia lepas tekan dia akan brake sendiri dengan pakai gear untuk tarik. Untuk kereta ni jangan bagi turun dengan laju. Okey. Selain daripada ni, untuk terangnya adalah untuk function ni 2 wheel high, 4 wheel high dengan 4 wheel low pun sama juga. Sebelum tu kita pun pernah buat satu video nak cakap tentang untuk ini butang-butang ni, tapi cuma dekat sini kita buat satu short punya briefing adalah 2 wheel high, 4 wheel high, 4 wheel low. Antara ni kalau dekat 2 wheel high biasa kita jalan dekat tarot dah. Kalau untuk 4 wheel high masuk off-road, 4 wheel low pun off-road juga. Okey. Lepas tu dekat sini gear knob ni kita bagi Uncle Wan bagi terangkan. Okey, saya nak terangkan sikit. Tadi Mr. Fung duk cakap 2 wheel high, 4 high dengan 4L kan. Sebenarnya high tu untuk high gear, L tu untuk low gear. Itu high sudah macam itu kata tak bagus. Ya. Bila dia kata high, saya ingat kot macam orang tahu lah, berkena yang ni jadi high. Rakung kan jadi high. Jadi tak macam tu lah. Okey, jadi sekarang ni kita pikat gear. Ya, mari. Okey, gear ni dia ada P, R, N, D dengan S. Okey, cuba kita masuk kepada reverse. Tengok saya sudah tekan brake. Okey, cek bahan. Mr. Fung tekan brake, tak tekan brake kita langgar raptor kat belakang. Bagus, kita terus beli. Okey, masuk reverse. Kena tekan tombol ni dulu. Okey, dekat sini. Lepas tu yang ni reverse. Cuba tengok reverse. Okey. Tentang reverse ni, dia ada reverse cam. Ada reverse cam, dia ada reverse sensor. Okey. Dan nampak tak yang campur kat sini yang positif ni? Okey, yang positif ni bila kita tekan, dia akan nampak kat bawah. Dia akan nampak lebih rapat. Okey. Kalau kita tak mau yang ni, kita tekan yang ni. Okey. Okey nah. Okey, lepas tu sekarang kita masuk N. Sebelum tu saya ada satu lagi nak bagi terangkan. Yang untuk garisan ni semua, kalau saya pusingkan ini steering, nampak dia akan keluar satu garisan yang putih. Dia akan ikut yang garisan putih tu, bermaknanya reverse akan sampai dekat tempat ni. Yang tiga selain daripada tu, hijau, kuning dengan merah ni adalah objeknya dekat dengan jauh. Yang ni adalah sensor depan dengan belakang semua. Okey, Encik Wan bagi seterusnya adalah sekarang ada N dah. Okey, sekarang ada N dah. Kalau N tiba-tiba tengok lampu kat sana tu. Dekat sini juga. Ya. Sekarang kita body. Okey. D ni tekan brake tau. Ya, sudah tekan brake. Okey, sekarang kita body. Ya. Okey. Dalam D ni maknanya ada auto gear lah, iaitu drive. Okey. Tapi masalah dia, kereta ni ada 10 gear. Kereta ni ada 10 gear. Kadang-kadang kita jalan dalam gear manual pun kita tak tahu. Kan? Jadi macam mana kita nak tahu kita ada dalam gear manual? Okey. Kita tekan butang tani. Okey. Butang dekat sini. Ya. Kita tekan butang tang ni. Cuba Mr. Fung tunjuk gear position, dia akan ada kat sana. Okey. Okey, nampak gear position kan? Dekat sini. Ya. Satu baris ni 1 sampai 10. Okey. Gear position kat sini maknanya dia di dalam D auto. Okey, lagi satu tu yang saya nak tunjuk tu iaitu kat mode S. Sport mode. Bila dalam sport mode ni, kita tekan butang ni, sama juga. Kita tekan butang ni maknanya kita main manual. Bila kita main manual, cuba perhatikan lah, gear position dia akan naik dekat RPM tu. Ni. Ya. Jadi jika gear position naik dekat bahagian RPM, maknanya kita under manual mode. Okey nah. Jadi macam mana kita nak bypass manual?
bypass manual, kita just tolak balik ke D sahaja. Cantik sekali. Okey nah. Sekarang memandangkan Mr. Fung pun kaki dia dah tak larat pijak brake, kita kembali kepada P. Terima kasih banyak. Okey. Selain daripada tu, untuk interior ni ada tinggal tak banyak dah untuk itu function-function. Yang salah adalah tinggal yang tepi ni boleh add on USB ni, boleh add on yang itu dashcam untuk depan. Tepi ni biasa untuk lampu-lampu tepi kan, untuk ini reading lamp. Okey, tengah. Yang ni tak Mana satu yang ni auto diving. Okey. Diving lama kalau kita cuba tutup tengok dengan sensor. Nanti malamnya time yang ni akan jadi hijau. Dia sensor dalam kata jalan. Kata jalan ni. kalau tak jalan kita marah dan mata hijau. Tengok kata hijau saja sudah keluar. Tengok nah. Nah, dengan saya jadi warna hijau. Okey, kita cuba lepaskan tangan, tengok dia akan jadi normal balik. Nah, akan jadi biasa balik. Okey. Sekarang yang tempat ni letak ni mata. Okey. Biasa. Love. Okey. Saya rasa yang untuk video wow truck ni sampai sini sahajalah. Okey, ada apa nak bagi terangkan lagi tak untuk kereta ni yang kawan? Okey. Ada apa tips-tips ke? Tips saya waktu nak tahu lebih lanjut tu masa masuk showroom mai jumpa kami. Betul. Okey, Mai jumpa Mr. Fung ataupun jumpa kawan, jangan lupa door gift kamu semua tu. okey, saya pada tu jangan lupa subscribe. Lepas tu like dengan share video ni. Kalau ada apa pertanyaan adalah kalau tak fahamnya boleh direct call ataupun WhatsApp sama kita. Lagi kalau ada apa cadangan yang bagusnya boleh komen di bawah. Okey, terima kasih banyak-banyak.